إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sawa. 200. Salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimallahu ta'ala, masalah 181. Dan masalah 181, memutuskan rahim itu tidak memasukkan tuannya akan syurga. Demikian tersebut dalam beberapa hadis Nabi SAW. Satu daripadanya an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhuluna al-jannah mudammin al-khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqu bis-sihr. Diriwayatkan pada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini keturunan datuk nenek bagi Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Usuluddin gitu kan. Ini punya keturunan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, 3 orang yang tiada masuk mereka akan syurga. Ya, pertama orang yang berkekalan minum arak sampai ke mati, dia taubat, itu maksudnya. Kekal dia meminum arak, jadi basahan dia minum macam minum teh pula. Yang kedua, orang yang memutuskan rahim. Ini mahal terjemah perbahasan kita ni. Orang yang memutuskan perhubungan saudara, ya, dengan niat dia memutuskan. Dan ketiga, orang yang percaya pada sihir. Orang biasa bomoh-bomoh ni kena jaga tu, ya. Kalau dia i'tikad bomoh tu kesan itu boleh buat syirik wal-a'yazabillah. Kalau dia pergi pada bomoh je habis dah. Amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ni. Banyak orang Melayu kita main benda ni. Kadang sembahyang puasa dia main benda-benda macam ni. Ini jaga, silap boleh buat syirik dengan Tuhan. Ya. Berobat dengan cara tip nabawi tu tak apa. Ya, tip nabawi kita pakai apa? Quran, hadis dan asmaul husna. Itu 3 perkara je. Ya, Quran, kemudian pakai hadis, ada doa-doa Rasulullah SAW, dan pakai asmaul husna. Lain daripada tu aku tahu kau tengok dalam mangkuk apa semua tu ngarut. Ni tu kau tahu ni, kata ini budak ni dengki kau tu ngarut. Kau percaya je habis, boleh buat syirik dengan Tuhan, tak pasal-pasal peri je tu. Ya, kalau syirik kekal dalam neraka tak pasal-pasal. Ya, tu kena jaga ni. Dan al-alim mu'allamah, ulama besar Syekh Ahmad tu, mufti Negeri Sembilan, bapa Tuan Syekh Faiz Syekh Murtaza. Dia kata akhir zaman benda ni akan timbul berlambak balik. Benda ni akan timbul balik. Banyak antara main santau, main apa berlambak-lambak ini. Dia main jahiliah punya kan. Habis rosak. Ya, dia percaya pada hantu syaitan, percaya pada bohong habis. Menyebabkan apa? Tak masuk syurga wala ayazabillah. Dia meriwayatkan hadis oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Bahkan ke orang kita diuji kan ni. Dia kena sakit berpuluh-puluh tahun tak baik-baik dia kan. Akhirnya dia pula hantar ujian daripada hakikat Tuhan uji dia. Datang seorang, mari dah kita jumpa, saya tempat ubat mana? Dia jumpa Sakai, jumpa Jakun. Kita kan apa? Ikhtiar. Oh, sedap bunyi ikhtiar. Rupa jumpa apa? Jumpa mainan sihir tu pakai. Ya, tu. Sebab Rasulullah pesan pada kita, mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fil maksiati. Kamu mati kena mentaat pada Allah lebih baik daripada kamu hidup menderhaka Tuhan. Kamu diuji dengan sakit sampai mati, kamu tahan, tak main sihir, tak main apa, alhamdulillah dapat pada syahid. Ya, kalau kamu gunakan tadi habis jawab dia. Kamu hidup, Tuhan beri ilmu. Dia beri pasal sihir, Tuhan luluskan, maknanya Tuhan uji dia, beri istidrat. Baik, sihat dia. Tapi kau sihat, kau dalam syirik dengan Tuhan. Mana nak? Mati kena mentahan akidah lebih mati syirik, mana dia nak? Itu kena jaga. Kau syirik kekal neraka, mana yang tak pasal-pasal. Dan ya, itu satu tindakan membodohkan diri sendiri. Jaga tu. Ya, banyak ini dan habis.
Ulama masalah memutuskan rahim itu tidak turun rahmat ke atasnya. Demikian tersebut dalam hadis sebagai yang ada dalam At-Targhib wa Tarhib, yaitulah an Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma qal kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal la yujalisuna yaum qati'ur rahim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, namanya Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Katanya, adalah kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Maka bersabda ia SAW di dalam masa kami duduk tu, jangan duduk bersama-sama kamu pada hari ini, ya, orang yang memutuskan rahim. Ya, adalah tu Nabi tegur tu. Mana orang memutuskan rahim, ya, memutuskan tali persaudaraan, kau duduk dengan dia. Itu maknanya apa? Murka Rasulullah SAW. Rupanya di dalam orang-orang yang duduk serta Nabi SAW tu ada seorang, tu Nabi cakap tu adalah yang berselisihan, kira-kira bercara dalam urusan dia, bercara apa adalah, ya, dia tak tegur dan tidak tidak berpeduali, tidak pedulian. Mana tidak, maknanya bertegur siapa, dia buat moncong. Yang ni macam moncong tenuk kan. Yang ni macam moncong apa, ya, macam moncong hindir. Moncong tak pasal-pasal, ya. Kita sama ada mutiara sama dah. Apa? Iman. Itu mutiara besar tu. Sebab tu kita menghormati sebab ada mutiara iman dalam kalbi tiap-tiap seorang mukmin. Ya, jadi kita menghormati sebab ada iman dan Islam. Allah tidak berpedulian dengan mak saudara dia, ya, atau saudara mara dia lah. Kunan paqama fatan, ya, min hilqah. Allah fata khala lahu qad kana bainakuma, ya, ba'du syai' fastaghfara laha wastaghfar ya lahu summa ada ila majlis. Awal telah disuruh Nabi SAW jangan duduk bersama-sama beserta orang-orang yang memutuskan rahim, lalu mendengar oleh orang muda yang berselisih dengan mak saudara dia. Rupa seorang budak tadi, pemuda ada tak bertegur dengan mak saudara dia, maka bangun orang muda tu daripada lingkungan duduk dengan orang-orang di sisi Nabi SAW, pergi keluar. Maka datang mak saudaranya yang ada telah berlaku antara keduanya setengah daripada perkara yang menjadikan tidak berpeduli tulian, tak bertegur siapa. Maka bermaaf-maaf ia dengan anak saudaranya. Lepas tu dia pun bermaaf baik, alhamdulillah. Maka minta ampun anak saudaranya kepadanya pada mak saudara, dan minta ampun pula mak saudaranya kepadanya pada anak saudara. Maka jadilah bermaaf-maafan, ya. Kita maafan dia melaung apa dan syaitan melaung. Kita boleh baik, syaitan melaung ni, dan dia suka sangat bila kita berbalah sama-sama kita Islam, ya. Kemudian kembali ia masuk di dalam majlis Nabi SAW. Mudah ya. Ya, itu nama Nabi Kashfin. Nabi ni kasyaf, Nabi lebih terang. Dia duduk, dia tahu ni ada orang ni, jangan duduk kat sini. Kalau kau berbalah-balah, jangan duduk majlis kami. Dia keluar. Seorang tu terus keluar dan dia pun settle kat luar, minta maaf, masuk balik. Senang ni, ya. Sebab apa? Hati mereka lembut. Yang degilnya terkerah buat dah indan. Tu terkerah kepala panggil. Tu tak dapat rahmat Tuhan. Sebab tu ikut sahabat Nabi. Nabi tegur terus dia, settle Tuhan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tengok tu. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak turun rahmat itu, tidak turun ia ke atas kaum yang ada dalam mereka orang yang memutuskan rahim. Kalau dalam majlis tu ada dia dua-dua ada dalam tu tak bertegur ni, rahmat tak turun majlis. Sebab Nabi kita keluar. Ya, dia berbaik-baik baru dia masuk balik. Meriwayatkan hadis ni oleh Al-Isbihani. Ulama salah 183 menilik agama dan dunia itu telah diterangkan halnya di dalam hadis ini, iaitulah seorang kalau hendak lebih pada agama dia, dan itulah yang disuruh, pastilah mana pandangkan dia kurang. Kalau kita nak lebih pada agama kita bertambah, kita sentiasa memandang kita kurang. Ya, kita rasa kita ni tak ada ilmu, kita rasa kita ni kurang ibadat kita rasa banyak tak sempurna, perangai kita rasa tak baik, jadi kita akan sentiasa membuat peningkatan. Dia macam berniaga lah ni. Dia kalau berniaga kan, dia dapat untung tu dia rasa banyak dah, penuh laci duit dia, dia singgit berniaga pisang.
Oh, banyak dah duit aku pun dia singgih. Dia rasa banyak. Maka dia pun belanja tak ikut, akhirnya makan modal. Masa bila pandang banyak dia lain. Kalau dia pandang sikit lagi, mana dia akan ke depan. Macam itulah ya. Orang bila sikit dia nak menambah. Kalau dia rasa dah banyak, dia tak cukup. Dengan dunia kita rasa banyak tak apa. Oh, cukup dah, banyak dah, Tuhan beri, itu bagus. Tapi kalau urusan akhirat kita rasa sikit. Urusan akhirat kita kena banding kita dengan para sahabat tu. Mana jauh lagi kita. Macam tu ya. Betul dalam hadis Nabi sebut, "Idza nazara ahadukum idza man fudila alaika fil halqi wal mali fanzur ila man huwa asfala min." Ya, idza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal khalq fanzur ila man huwa asfala min. Apabila kamu lihat orang yang lebih pada harta bendanya, pada parah rupanya, mana urusan dunia, maka kamu tengok orang bawah. Kita ada kereta, tengok ada orang pakai motor. Kita pakai motor, ada orang pakai basikal. Kita pakai basikal, ada orang jalan kaki je ni. Kan? Kalau kita jalan kaki, ada orang yang lumpuh, makan bersuap pun ada. Supaya kita syukur nikmat dunia itu. Dan nikmat akhirat tak? Nikmat akhirat kita banding dengan orang atas. Para sahabat punya iman, Masya Allah, baru kita naik. Ini iman kita banding Abu Lahab, Abu Jahat. Oh, nampak dia baik. Banding orang atas tu, baru dia akan bersungguh. Jadi siapa yang nak baik, mendidik pada agama dan dunianya, telah diterangkan oleh hadis Nabi, adalah seorang kalau hendak lebih pada agamanya, nak agama dia jadi lebih tinggi, lebih comel, lebih cantik, lebih bersih, pastilah pandangkan dia kurang dengan membandingkan sama agama orang-orang sebelah atas, yang kuat ibadatnya. Banding orang atas baru kita nampak kita ni kurang. Dan elok taatnya dan waraknya, ya, dan baik perangainya dan lain. Kita banding kita dengan apa? Ulama-ulama besar, dengan wali-wali besar, dan para sahabat lagi tinggi kan. Nabi Rasul dia minta terbanding kita. Lepas tu setengah ulama kata kalau kita dapat ikut sunnah Nabi ni 10%, banyak masalah kita selesai. Apa maksud dia? Mana kita ikut adalah 1%, 2% kot, itu maknanya. Kalau 5%, 10% kita ikut, dah banyak masalah dunia kita boleh selesai. Tapi kita tak nak, kita degil ikut dunia kita, ikut kepala, ikut nafsu dia, itu jadi tak selesai masalah. So kembali pada Allah Ta'ala, tak kembali pada hukum Tuhan, dia degil. Jadi pandang kepada orang atas, ya. Tu. Bila pandang orang atas, mana kita akan nampak kurang. Dan seseorang bila memandang kekurangan diri dia, orang itu dikasihi oleh Allah. Dan dia masuk golongan mukhtar, golongan yang dipilih. Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadu fid dunya wa basarahu uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak memilih seorang hamba itu selamat baik bagi dunia akhirat, yang pertama faqahu fid din, Allah Ta'ala cempakkan dalam kalbi dia minat untuk menimba ilmu. Allah cempak, bukan kita kan, kita tak ada benda pun dia bagi, syukur pada dia maknanya, ya. Yang kedua zahid pada dunia, mana hati dia tumpul dengan dunia, mana dia tak jadi hamba dunia. Kalau sekiranya bertembung kerja agama, kerja dunia, dia akan dulukan perintah Allah Ta'ala, teringkas dia lah. Yang ketiga yang kita bincang ni apa? Wabas sarung uyubah. Allah Ta'ala cempakkan hati dia, sentiasa dia pandang kekurangan dirinya sendiri, atau orang baik tu, ya, mana itu golongan Tuhan pilih dan bukan sebarang kan. Iza aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah Ta'ala menghendaki, mana Tuhan pilih seorang tidak baik selamat bagi dunia akhirat, antara dia disuka memandang diri kurang, maka akan hasillah sifat tawaduk, dan akan masih kuat lagi juga ke depan dalam meningkatkan amal saleh dari sudut ilmu, dari sudut amalan, dari sudut pendekatan dengan Allah Ta'ala. Itu. Dan habis. Dan kalau hendak syukurkan nikmat dunia, ya, diberi Allah Ta'ala, dan menarik diri kepada memuji Tuhan atas pemberiannya ke atas diri sendiri, hendaklah pandang dunia dan mata benda itu dan harta orang terke bawah. Ya, kalau bab dunia kita pandang ke bawah, dan tadilah, ya, kita sewa rumah, ada orang sewa rumah minta ampun. Tengok di India sampai cucu anak cucu duduk bawah apa? Baju matan pada. Ya, tu arwah Ustaz Abu kata sana banyak duduk baju matan apa anak cucu. Ya, pakai kepung-kepung kertas flatboard tu je. Kita dapat dunia pun alhamdulillah, syukur kepada Allah banyak, ya. Atau mana kita pandang orang ke bawah. Bab akhirat pandang atas supaya amal kita makin meningkat. Kalau bab dunia kita pandang bawah, maka kita dapat syukur. Lepas tu kita bahasa dalam berzanji kan, Nabi apa? Asyaddu, sangat kasih pada fukara wal masakin. Nabi sangat kasih pada fukara masakin. Lepas tu suruh kita selalu ziarah gapat dengan fakir miskin. Berarti kita akan jadi lembut.
hati kita akan jadi lembut dan mudah kita bersyukur. Banyak dan nikmat kita dapat. Tapi kalau kawan orang kaya macam, oh tak boleh, dia income sebulan 30,000, aku 20. Wah. Untuk kejauh. Ada dulu main Derek Seling kan, dia main tarik apa downline kan. Wah, mana Jumaat orang kat masjid zikir lepas Yasin, dia bini kat Sabah, laki kat Johor, kat Sarawak. Oh, orang buat apa, cek downline. Kan anak pun dapat 40, kawan dia dapat 60 sebulan. Wah. Habis kan, ya, rosak dia bergamat. Akhirnya apa tembul, liang lahat masuk. Allah. Dan kalau hendak syukur nikmat Ta'ala di dunia ni, beri kepada menarik diri kepada memberi Tuhan atas pemberian ke atas diri sendiri. Hendaklah apa, pandang dunia tu dan mata benda tu dan harta orang ke bawah. Pandang orang bawah kita, banyak lagi yang susah, ya, daripada diri sendiri, ya. Kita kalau makan tengok buat sekarang ni, macam mana sahabat kita di Palestin kan, Allah, lagi dahsyat, ya. Bukan tak ada makan, ada tak anggota pun tak ada, kena bom kena apa kan, itu pun kita tak rasa hati, tak tahulah. Ini ada pula orang nak semayang kunut pula, tak payah kunut, tak payah buat. Ini bukan orang kan, babi lagi baik kan tu. Tu betina tu babi lagi baik kan, biar dia dengar kan. Orang hajau, kita doa mendoa, ya. Sahabat kita terasa macam orang mukmin kan, sebagai jasad yang satu sakit terasa yang lain. Paling tidak pun, paling kurang doa. Dan doa tu cari tempat yang mustajab, bangun malam-malam, tempat mustajab doa, bangun malam tu belum merayu Tuhan, minta Allah bagi kemenangan, bagi hancurkan musuh Islam. Itu membayar sangat. Bukan nak pergi, bukan tak pergi kan. Duit bukan tak pergi, belanja, bakhil kita. Doa pun tak pergi juga. Ini pula larang pula orang, jangan semayang, jangan baca kunut. Apa gila ni, apa nak jadi ni? Zahar al-fasad bil bahri wal barri bima kasabat aydin nas. Lahir kerosakan, balak akan turun bila sebab tangan-tangan tindakan manusia. Bila kalau dia punya perangai takut balak turun. Tuhan murka, dia turunkan bala tu. Ni jenis apa jenis manusia tak tahu. Puan berdoa pun, ya Allah. Ini semua jadi hamba bagi orang kafir. Bila kawan kafir jadi perangai macam kafir. Yang tak suka tu kafir kan. Ya. Maka jikalau diperbuat demikian itu dapat satu surat, ya, kesaksian daripada Allah SWT. Sebagian tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdullah ibn Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khislatan man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran, ya, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqah faqtadabih wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunah. Ini kaedah besar Rasulullah SAW begini, ya. Jawab dia, fahamidallaha ala fadlihi bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa duna wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqah fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Ini kaedah nak jadi, nak dapat bentuk sifat sabar dan sifat syukur, ya. Dia garis pandukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Syekh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Katanya, telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, dua perkara siapa keduanya pada dirinya saya disurat akan dia oleh Allah Ta'ala, orang yang syukurkan nikmat, Allahumma ja'alna minhum, dan sabar, ia akan susah payah. Bermakna besar ni. Dan menanggung dan menjunjung suruhnya. Maka dua perkara itu akan diterangkan seperti lagi akan datang ini. Iaitu yang pertama dia, siapa yang memandang ia pada agama, dalam bab agama maknanya kepada orang yang di atas. Bab agama dia akan pandu orang di atas, di kalangan para ulama, para wali, para sahabat, ya. Yang dipandang, dilihat kepada orang yang lebih agamanya daripada dirinya, maka lalu diturutnya akan dia. Dan diperbuat seperti orang yang lebih daripadanya itu. Dan menilik ia pada dunia pula kepada orang yang kurang padanya. Mana dilihat orang yang kurang harta, ya, ada rumah pun tak ada dan Allah macam-macam. Dan kurang anak, ya, dan kurang sehat. Kita sehat, ada orang sakit, hospital banyak tu. Tu kalau sebalik kurang-kurang pun sebulan sekali kita ziarah hospital, kan. Tengok wad-wad, masya-Allah, macam-macam penyakit ada tu. Tengok badan kita sihat, Allah, besar kan.
dan kurang sempurna kehidupan, ada lagi orang susah pada kita, lebih kurang daripada dirinya, maka lalu dia memuji akan Allah. Bila tengok orang bawah, nampak ada banyak dan nikmat kita dapat, ya. Jadi menghasilkan dia syukur kepada Allah. Allah kurnia dengan dia atas ni, nasaya di surat atau akan dia nama orang yang syukur dan sabar, ya. Sebaliknya barang siapa memandang pada agama pada orang yang lebih kurang, dia tengok orang tak semayang, dia semayang kan, oh dia tak semayang, aku semayang lagi baik lah kan, yakni dipandangnya dirinya lebih baik pada agama dan lebih taat pada Ta'ala daripada sekalian orang, maka akan hasil rosak, hasil riak, ujub akan hasil nanti. Dan dipandang pada dunia pula harta orang yang lebih, dia dapat sebulan tu dah cukup, dia tengok orang atas lagi, dia mula sifat tamak akan hasil. Yang ni katakan di hatinya, aku kurang harta daripada orang lain semua ada, aku tak ada, mula tu. Maka yang ada tak habis disyukur, maka lalu lalu apa tu, bebal, lalu bahasa maka lalu bebal ia atas barang yang luput akan dia daripada harta, nasaya tidak menulis akan dia oleh Ta'ala nama orang yang syukur dan tiada nama sabar, maka dia tak masuk golongan orang syakirin yang bersyukur dan orang yang sabirin, orang yang sabar. Mana rugilah, sebab sifat tu sifat besar tu. Dan kata Abu Isa Tirmizi memilih hadis hasan lagi gharib, mansabah hujah dengan hadis hasan. Dan babu maja'a fi taksir wa'din Nabi sallallahu alaihi wasallam, baratan menyatakan hadis menerangkan bercara memberi bekas nasihat Rasulullah SAW kepada segala sahabat. Ketahui kira saudaraku adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amat fasih lidahnya, tidak ada satu orang lebih fasih menyebut maharabat melainkan Rasulullah SAW, ya. Tak ada seorang yang sebut paling tepat melainkan Nabi dia, ya. Walad bo kan, kalau sebut macam-macam bunyi kan dengar. Ada yang walad bo pun dia berdebu mana tu. Ya, maharabat paling bayar ni, yang sepasih maharabat Rasulullah SAW paling tepat ni. Yang bercakap ia akan apa yang jadi penyuka, ya, nisbah bahasa, nisbah gaya, nisbah kalam, suara, tak ada lawan lagi, paling sempurna Rasulullah SAW, ya, ya kamalin nabi, ya jamalin nabi, nabi yang paling jamal, paling cantik, paling sempurna dia. Maka apabila bercakap ia akan apa yang jadi penyuka orang, ya, dia bercakap tu orang seronok kan, bahkan wajah dia pun tak ada orang nak tengok, tak tengok punya hebat. Dan saya jadi suka sehabis-habis suka orang itu, dan jika ia menakuti orang pula, dan saya jadi takut orang setakut-takut. Itu cara gaya Nabi cukup cantik ni. Kau beri nasihat takut, orang cukup takut. Kalau dia beri gembira, seronok untuk orang. Dan apabila ia memberansang orang dengan cakapan, maka jadi naik hati orang tadi, dan mendengar, ya, berangsang mana semangat, dengan pecutnya, dengan semangat yang diberikan. Waktu ketiga memburu Abu Sufyan, tamat saja perang yang penuh ujian pada umat Islam, ialah perang Uhud, kan? Kita mengenai satu tamparan. Sebab apa? Sebab Nabi wasiat, sahabat terlupa. Rasulullah kata jangan, SAW kata jangan turun daripada bukit Uhud sehingga dapat arahan, ya. Saudara dah nampak benda tu kan. Jadi bila sahabat, ya, sebab tu kalau dalam peperangan dan strategi paling besar ialah serangan udara. Tapi sekarang ni orang kafir ambil, kita tak ada. Tengok dia bom kan, darat kita tengok Palestin teruk dia kan. Ini main atas. Sebab tu panas, serangan udara. Duduk atas bukit, serang daripada atas, enggak macam tak serang udara. Sebab dia orang tak tahan. Bila tak tahan, dia buat hela, ya, dia buat hela, dia lambat arti dekat kaki bukit Uhud, dia lari. Bukan dia lari terus pada macam perangkap. Sahabat dah tengok, wah dah habis semua, dah lari kan, tabasan brek putus, lonsuh tu. Dah terlupa pesanan Nabi, jangan turun selagi dah belum ada arahan. Bermakna dan organisasi kena taat kepada pemimpin, boleh berjalan, ya. Organisasi berjalan betul, dia ada dua tu. Satu yang membuat perancangan, satu menerima perancangan. Ya, orang kalau duduk atas di kepimpinan, dia kena apa, memerah kepala dia buat perancangan. Jangan dia duduk atas betul beku, tak ada benda, tak ada projek, tak ada apa program, tak ada, tak boleh. Itu sistem dia. Yang bawah pula dia kena sambut, apa arahan dia kena sambut, baru cantik perjalanan. Ya, kalau bawah nak sambut, atas tak pergi, tak jalan. Kalau atas pula pergi, bawah tak sambut, tak jalan, jam. Dua-dua kena ada. Jadi sekarang dalam perang Uhud berlaku satu masalah. Bila Rasulullah kata arah, jangan turun sebelum dapat arahan. Sahabat tengok dia dah nampak, dah lari bungkau, bukan lagi betul, dia pasang perangkap, turun, habislah.
jadi benda yang terlaku. Habis muncul itu Rasulullah gerak balik sahabat. Ini kata keberanian baginda sallallahu hebat. Saja'ah, itu sifat Nabi SAW. Ya, Rasulullah kerah sahabat bangun balik, kejar musuh. Ya. Lalu sahabat ada yang kata, ya Rasulullah, ruka kami ni basah lagi. Maknanya kalau boleh rehat kejap lah kan. Rasulullah kata, kalau kau tak pergi aku pergi seorang. Sahabat bongkau kan. Ya, Rasulullah kata, kalau kau tak pergi aku pergi seorang diri. Dan wirid ketika dihambat Abu Sufyan ketika itu, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Atas kuda tu, cukup bagi kami Allah Ta'ala tempat sebaik-baik, penyerah kita dengan Tuhan, tak ada orang lain yang pandang lain. Ketika itu Allah Ta'ala beri pertolongan mudah. Tercempak ke dalam hati musuh tadi, perasaan gerun lagi pun bongkau lagi terus. Itu di antara maknanya fusahah, kefasihan Rasulullah SAW dalam bentuk penyampaian, ya, maudhu' hantaran penyampaian di gaya dan sebagainya, tak siapa boleh lawan kehebatan baginda SAW. Jamal, ya. Dan apabila ia memberi nasihat, sangat memberi bekas nasihat itu kepada siapa-siapa yang mendengarnya. Hingga jikalau kafir yang sebesar-besar seterunya berhadap dengan Nabi dan dapat ia mendengar yang disabdakan, sudah tidak ada nampak apa salahnya. Ya, mereka tak boleh. Bahkan sebelum jadi rasul lagi dah diberi pangkat Al-Amin tadi. Bahkan semuanya betul. Apatah lagi jikalau dibacanya ayat Quran. Sebab Sayyidina Umar garang tu dengar ayat Quran selalu. Akhirnya masuk Islam. Maka patahlah lidah mereka itu, ya, hendak menyalahkan dan hendak membangkang apa katanya, hingga tidak siapa mendengar sabdanya melainkan datang yakin dan percaya oleh kerana betul benarnya. Tapi kalau mereka tak nak dekat kan, kita nak dekat jauh je, dia menjauhkan diri pada Nabi, itu jadi masalah. Sebab apa? Nafsu dia lah. Maka di sini satu daripada beberapa hadis daripada Rasulullah SAW telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan nasihatnya Rasulullah SAW yang sangat memberi kesan, ya, daripada An Hanzalah Al-Usaidi wa kana min kuttabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi Abi Bakar wa huwa yabki faqal ma laka ya Hanzalah, qal nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, yuzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yul ain. Allah. Fa iza raja'na ila al azwaj, ya, wa bai'ah nasina kaseeran, qal fa wallahi, ya, ana lakazalik. Kemudian intalik, dia kata bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pantalakna falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma laka ya Hanzalah, qal nafaqa Hanzalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nakunu indaka nuzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yu ain. Itu hebat Rasulullah punya penyampaian. Rasulullah ceritakan surga neraka tu macam sahabat nampak depan dia. Itu maksudnya. Ka'anna ra'yul ain. Fa iza raja'na afasna, ya, al-azwad wa dhai'a wa nasina kasarin. Tapi bila kita balik jumpa surga dah hilang benda tu. Itu rasa aku ni macam munafik Rasulullah. Depan kau rasa sedap, ya Rasulullah, pergi balik jumpa surga dah slow cair balik. Itu maksudnya. Maka faqala Rasulullah SAW, lau tadumuna alal halil lati taqumun biha min indi lasafahatkumul malaika fi majalisikum, ya, wa fi turukikum wa ala purushikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan wa sa'atan wa sa'ah. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, Hanzalah, ya, Hanzalah Al-Usaidi. Dan adalah Hanzalah itu seorang daripada juru tulis wahyu bagi Nabi SAW, ya, itu kelebihan dia. Bahawa Hanzalah itu telah melalui ia dengan sahabat yang rapat bagi Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal Hanzalah itu sedang menangis. Apabila dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar halnya menangis, lalu dia bertanya, kenapa engkau ya Hanzalah menangis? Jawab Hanzalah, telah menjadi munafik Hanzalah ya Abu Bakar. Dia kata diri sendiri, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar, kerana adalah kita duduk di sisi Rasulullah SAW, diberinya nasihat akan kita dengan takutkan neraka dan azabnya, ya, dan diberi
ingat akan kita dengan syurga dan nikmatnya, seolah-olah dikatakan oleh Nabi SAW nampak dengan mata. Seolah bila dicerita syurga macam depan mata, bila diceritakan azab neraka macam depan mata. Mana apa? Itu dipanggil auqa' bin nafs, lebih terjun, jatuh nasihat dalam hati. Sebab apa? Yang menyampaikan itu orang sangat hebat, ya, seni pusaha dia dengan penyampaian, Masya Allah. Maka berasa hendak beramal dengan sungguh-sungguh menjauhkan daripada neraka yang telah disabdakan oleh baginda Islam, ya, daripada kita, dan supaya dapat kita akan syurga dan nikmatnya. Maka apabila kembali kita pada isteri-isteri dan ladang-ladang, balik dah buat kerja kita sendiri kat rumah kat apa, dah lupa dah. Itu maksud dia kata, jadi munafik dah kita, dia kata. Tu sebab aku menangis depan Nabi seronok tu, bila balik dah banyak eleka balik. Kalau kita dah kena teh kan, goti tampal ni sebaru hilang. Habis. Dan ladang-ladang bagi kita menguruskan dan mengerjakan, ya, sudah lupalah kami akan kebanyakan nasihat itu. Tidaklah kita mengamalkan apa bekal bagi menjauhkan neraka dengan mendatangkan syurga. Dan kita dah terlalai lah maknanya, ya. Dengan kerana itu ingatlah aku sekarang akan diriku menjadi munafik. Mana aku dah rasa macam munafik lah aku dengar Rasulullah. Itu orang baik. Mana dia rasakan diri dia tak banyak tak kena, itu baik. Itu sahabat. Kerana apabila diiktibarkan hal yang telah berlaku kemudian daripada meninggalkan Nabi dengan masa duduk kita di hadapan yang sudah berlain. Masa duduk kan Nabi tu Rasulullah semangat. Dah balik dah slow. Takut itu aku nangis. Ya, aku takut. Waktu dia akan Naqsyaband dia pakai ini Rabitah. Ya. Rabitah kita bayangkan sentiasa kita bersama dengan orang yang hebat-hebat. Ya, kalau dengan Rasulullah, kalau dengan masyayikh yang guru, ataupun ahwalul futuhat, apa yang kita dapat Tuhan buka dalam zikir, terbuka rasa kita kan seronok, kita rasakan tu setiap saat, ya. Majlis kita zikir dan sebagainya, rasa zauk yang Tuhan beri tu kita ingatkan setiap masa, macam mana rasa kita dengan Tuhan, bawa ke mana, tu maksud dia. Maka inilah yang aku tangiskan ke atas diriku, ya. Tu apalah macam hukum kita ni, ya, depan Nabi nonok, belakang pula dah hilang. Itu yang aku takut, tu maksud dia ni. Berarti dia cantik kan. Bila dia dengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata demikian itu, lalu dia menjawabnya. Dia kata Sayyidina Abu Bakar, maka demi Allah ya hai Hanzalah, aku pun demikian juga. Maknanya apa? Suhu kita dengan Rasulullah tu lain. Bila dah balik suhu dia lain sikit, ya. Seperti dengan kamu itu apabila duduk di hadapan baginda Rasulullah, masya-Allah, ya, mendengarkan nasihatnya berasa nampak neraka dan syurga macam nampak depan, ya, dan sudah tak maulah kepada dunia lagi dah rasanya. Tiba-tiba keluar daripada hadapan baginda Rasulullah, mendapatkan anak isteri kita, menguruskan harta rumah kita, kerja apa semualah, ya. Hal kehidupan sudahlah jadi lalai balik. Sebab itu suruh kita selalu cas. Bila cas jumpa orang macam ni, betul kita. Sebab seorang daripada ulama besar, bila dia rasa lain dia, dia pergi jumpa guru dia, ya, jumpa guru dia. Kadang dapat kata 4 cas 2 minggu rasa sedap. Bila kurang balik, cas balik. Itu sebab dalam Naqsyaband dia ada, kalau orang jarak ni kena jarak guru gini-gini. Ada kaedah. Sebab semua kaedah dia ambil daripada ulama-ulama besar, wali-wali besar dulu. Sebab orang dia macam ni, dikatakan apa tu? Ikhyarukum man zakkarakum bila yur'atu. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa? Orang yang kamu lihat wajah dia je, kamu ingat ke Tuhan. Ini para awliya, ya. Marilah kita pergi, kalau gitu marilah kita pergi bersama-sama kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar pun ajak Hanzalah, jom kita pergi jumpa je lah. Ya, apa macam diri kita ni menjadi munafik ke kita ni. Padahal tak sampai peringkat munafik macam tu, tapi maknanya apa? Perasaan kalbi yang sangat berjaga-jaga. Dan kata Hanzalah, maka pergilah kami apabila dilihat akan kami oleh Rasulullah SAW sedang menangis juga pada waktu datangnya, lalu ditegurnya dengan segera. Sabdanya, ya, kena apa engkau hai Hanzalah datang dengan menangis ni? Dia ditegur oleh Nabi SAW. Bila sampai ia di hadapan Nabi SAW serta dengan didengarnya pula teguran Rasulullah, lalu dijawab ni kata, jadi munafik diri Hanzalah ya Rasulullah SAW. Sebab pun hamba kata diri hamba jadi munafik dengan sebab hamba kirakan hal diri hamba pada masa hadapan Tuhan hamba dengan masa hadapan telah memberi belakang. Maknanya bahawa munafik luar lain, dalamlah lain. Sekarang maksud di sini pada ketika bersama lain, bila dah berenggang dah lain. Macam tu maksudnya.
adalah kami pada waktu di sisi Tuhan hamba dan di hadapan Tuhan hamba mendengar macam-macam nasihat Tuhan hamba, ya, dengan neraka dan syurga, seolah-olah kami nampak macam terbayang depan mata tu, ya, akan apa yang Tuhan hamba katakan itu, dan rasa-rasa hamba tidak berhajat kepada dunia lagi dah. Tak nampak lah, dunia kosong rasanya. Kemudian apabila kami kembali pulang kepada rumah menguruskan kami, hal kami, ahwal anak isteri dan tanah ladang, ya, tempat kehidupan sudahlah bertukar kelakuan kami. Dia selain tak dapat macam mana lazat ketika bersama baginda SAW dengan pesan Nabi SAW. Dan lupa kami, banyak dah terlupa kadang apa yang lupa yang banyak. Dan lalu dengan dunia itu daripada mempersediakan akhirat, ya, jadilah lalai mana. Inilah sebab dia punya, bukan macam kita entah ni, sikit dia kata terasa sebab sahabat hebat-hebat. Sebab semua para wali sahabat entah ni. Sebagaimana semua rasul ada nabi, maka semua sahabat adalah waliullah. Inilah sebab hamba katakan kami telah menjadi munafik, maka berduka cita kami akan hal demikian itu, dan takut akan mendapatkan kesalahan besar kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah hamba tangiskan. Kemudian kata rawi, maka sekali didengarkan oleh Rasulullah SAW akan kata Hanzalah, demikian lalu bersabda ia, ya, pada menjawabnya, jikalau sekiranya berkekalan lembut hati sekalian kamu dan berkekalan memberi bekas nasihat seperti hal yang ada pada masa bangun, ya, sekalian kamu dengan dia daripada sisiku, tentulah berjabat tangan dengan sekalian kamu oleh malaikat pada segala majlis kamu. Maknanya kalau betul-betul kamu suci, kamu akan terbuka dengan alamil malakut. Tengok ni, dia Rasulullah berkata, janji bersih. Sebab tu bila hati dengan Nabi sudah bersih, kau kekal ini terbuka, Rasulullah kata. Itu maksudnya, ya. Dan atas tempat-tempat tidur kamu mana malaikat datang salam kamu, ya. Dan tetapinya hai Hanzalah, berketika-ketika, ya, seketika serta anak, ya, bermain-main dan mendudukkan dan mendiamkan daripada dia menangis, dan satu ketika serta isteri bersuka bergurau, ya, dan pujuk-mujuk dan ya seterusnya. Dan satu ketika pula serta kehidupan, ya, dan mengurus, maknanya apa hal di rumah, dan satu ketika berbuat ibadat dan taat dan berhadap kepada akhirat. Maka sesungguhnya telah Allah SWT jadikan tabiat anak Adam demikian yang berketika-ketika, sekali begitu sekali gini, ya, satu ketika dunia dan satu ketika ingat dia akan mati. Itu kebiasaan anak Adam itu, ya. Dan menuntut bekal akhirat, sungguhnya juga sebaik-baik tabiat seperti kataku dan nasihat aku, ya. Tapi apa sebaik yang aku pesan itulah yang terbaik. Tetapi tiada Tuhan berarti. Mana kata taklid itu takut orang tak terbuat. Jadi mana kalau dapat buat itu yang terbaik, itu maksudnya, ya. Itu nak tunjukkan apa ni? Kelebihan baginda SAW dalam menyampaikan satu perkara. Sebab Rasulullah bercakap bukan dengan zahir saja, zahir dan batin, ya. Ditaklifkan atas hal yang satu, seperti hal di dalam masa nasihat aku tadi. Demikian itu tiada siapa yang terkuasakan. Kemudian kata Abu Sa'id Tirmizi, ini hadis hasan lagi sah. Itulah maknanya kehebatan baginda SAW dalam menyampaikan akan ucapan dia. Kemudian babu minal iman ayuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu fa inna khaira kullahu bi yadi anta bin alhamdulillah. Subhanakallahumma